Sebab apa hang tak mau jadi imam? Aku takkan jadi imam kat masjid ni. Tolonglah, imam tak main. Hari ni bukan hang bertugas ke? Memang aku bertugas, tapi aku punya payment tak masuk lagi. Bukan kata surau dia, pergi mana pun tulis nama, jangan buat bebai. Alah, sama aku bukan demam pun. Ada hak syoknya dia tiru nombor member kat atas tu. Ini 36.4. Dia kata malas aku cek, dia pun bawa 36.4. Ada. Lepas tu bawa nama pelik-pelik, Superman lah, apalah, merepek lah gitu kan. Polis nak telefon, ni Superman ke ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kebaikan yang banyak pada dia, maka Allah akan bagi dia faham tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita gunakan di sini 40 hadis amalan penghapus dosa. Kita masuk, bagi tuan-tuan puan-puan yang ada kitab, masuk hadis yang berikutnya. Bawa lah kitab ke saya seorang ni bawa? Tak tahulah Ustaz punya pasal lah Ustaz, janji kami main kuliah je. Masa awal-awal saya bawa kitab tu, ingat koyak plastik bergaduh. Aku nak kitab 2 minggu tak cakap sebab kitab last sekali. Lepas tu kawan ni dapat, kawan ni tak dapat. Merajuk left group tu kena add pula sebab apa? Kitab tak dapat. Boleh dapat kitab tu tak bawa dah. Tu kelebihan Allah bagi kat orang kita lah. Tapi bukan surau Syakiri ni, tu surau lain. Syakiri juga tapi kat Melbourne. Tang ni semua bagus bawa kitab. Alhamdulillah. Hadis yang berikutnya, muka surat hadis yang ke-12, muka surat 34. Kitab kita ni tuan-tuan dan perempuan, dia membicarakan hadis-hadis yang mana kumpulan hadis-hadis yang menunjukkan bahawa dosa kita boleh diampunkan walaupun tanpa semata-mata melalui pintu istighfar. Ada beberapa pintu-pintu yang lain, ada beberapa jalan yang lain, ada beberapa cara yang lain untuk Allah hapuskan dosa-dosa kita. Hadis yang ke-12 ini, hadis yang pendek. Dengan membuat benda ni, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Apa dia hadis dia? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-12 melaungkan azan. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil muadzini muntaha adhanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu. Diampuni bagi muazzin pada akhir azannya dan setiap benda yang basah ataupun kering yang mendengar azannya akan memohon keampunan untuknya. Hadis Imam Ahmad dan Tabrani. Baik. Malam ni kita nak cerita sikit berkaitan dengan kelebihan muazzin, orang yang azan. Di tempat kita, orang yang azan tu kita panggil dia Bilal. Bilal tu sebenarnya bukanlah satu jawatan, sebenarnya dia adalah asal nama orang. Satu orang sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ni dia merupakan muazzin pertama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi Sayyidina Bilal ini bukanlah kalau kita sebut bab azan ni, sahabat yang paling masyhur sekali dalam bab azan ni adalah Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Suatu ketika sedikit menyoroti sejarah azan ini, ketika mana Nabi SAW minta pandangan dan pendapat daripada para sahabat, macam mana kita nak panggil orang mai semayang. Ada yang kata kita bunyi loceng. Ada sahabat cadang kata bila sampai dekat waktu maghrib, kita bakar benda bagi asap naik, jadi orang tengok pada jauh asap tu, oh orang tahu kata yang ni waktu semayang. Jadi semua pendapat tu didengari oleh Nabi SAW, tapi tak ada satu keputusan Nabi buat. Nabi kata macam inilah, hampa semua balik, hampa pikak tengok kok ada idea apa-apa esok pagi Allah ilham buat mai balik. Sebelum subuh, Sayyidina Abdullah bin Zaid berlari-lari datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah SAW, saya mimpi kalimah azan ni ada orang ajak kat saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, sampai habis azan. Maka Nabi SAW kata, betul, yang ni kalimah dia. Terus Nabi panggil Sayyidina Bilal untuk azan. Ketika itu tak ada lah sistem macam kita ni. Jadi Bilal azan di mana? Azan di atas, di sutuh, di bumbung di atas tu. Tujuan dia apa? Tujuan dia lebih ramai orang boleh dengar. Dan Sayyidina Bilal ni suara dia yang sangat kuat. Dalam azan ni kita memilih antara suara sedap dan kuat, diutamakan suara kuat. Yang kedua, suara sedap tu bonus lah. Yang pentingnya suara kuat. Sebab apa? Sebab kita nak panggil orang yang duduk jauh mai untuk sembahyang. Ketika azan dilaungkan oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berlari-lari, sehingga dalam riwayat menyebut sehingga jatuh kain ridak dia. Maknanya kalut sangat lari nak mai. Dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun mimpi macam ni juga, sama kalimah ni, lirik yang sama juga aku mimpi ni. Maknanya saya lambat lapor diri lah. Yang lapor diri awal itu adalah Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi azan ni sejarah dia di situ. Nabi SAW ada beberapa muazzin, antaranya Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum, yang dia ni mata tak berapa jelas sangat, buta mata dia. Dan muazzin yang kedua ni adalah muazzin Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Biasanya Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum ni dia pegang tender untuk azan awal, azan qiyamulai. Kita duk azan awal kan, macam di Pulau Pinang sejam awal. Waktu-waktu tu Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Waktu real azan subuh yang kedua tu baru rekod dipegang oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Sebab tu kalau tuan-tuan baca hadis tentang puasa, apabila azan dilaungkan oleh Abdullah bin Umi Maktum, kamu boleh teruskan makan. Orang salah faham hadis ni, orang ingat bila azan boleh makan. Bukan. Kena tengok siapa tu muazzin tu. Oh, rupanya Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum, dia pegang rekod awal, memang boleh makan lagi sebab subuh tak masuk lagi. Jadi orang salah faham. Jadi kalau kita mengaji hadis, bagus kita mengaji dengan orang yang boleh syarah kat kita bagi elok bab tu. Baik, tu sedikit sejarah. Timbul persoalan pula sekarang, kalau tuan-tuan perasan dan tuan-tuan perasan, semayang Nabi SAW jadi imam. Semayang ni Nabi seorang jadi imam. Hujung-hujung usia Nabi SAW, Nabi jadi imam. Lebih kurang beberapa hari Nabi SAW jadi imam semayang maghrib last. Nabi baca surah Al-Mursalat. Betul. Kalau tuan-tuan perasan, bila kita semayang, kita tengok sejarah, Nabi SAW seorang lah, the one and only jadi imam. Hujung-hujung usia Nabi SAW, waktu last Nabi jadi imam, semayang maghrib. Itulah sembahyang maghrib yang paling panjang Nabi pernah baca, surah Al-Mursalat Nabi baca. Habis satu surah tu Nabi baca, sembahyang panjang. Di situ ulama ambil hukum bahawa boleh, harus hukum dia kalau maghrib kita panjang, tapi kebiasaannya kita baca pendek lah. Kebanyakannya Nabi baca pendek. Dan Nabi tak main sembahyang, Nabi tak main sembahyang sehingga pagi subuh
12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, Nabi SAW, sahabat semua duk tunggu. Nabi selak tirai, Nabi tengok dengan muka yang paling ceria, macam Nabi tak sakit dah, Nabi sihat elok dah. Jadi sahabat semua tunggu, boleh jadi Nabi jadi imam kot. Sayyidina Abu Bakar pun tunggu jugalah. Kemudian Nabi SAW bagi isyarat, okey tak apa, hampa semayang lah. Maka sahabat pun semayang. Rupanya itulah senyuman dan lambaian terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semayang rekod Nabi pegang, kecuali sakit baru Sayyidina Bilal pegang, Sayyidina Abu Bakar. Haji pun Nabi ajak kita, Nabi yang buat sendiri. Semua bab-bab ibadat ni Nabi SAW ajak dan Nabi buat. Satu benda yang agak pelik sikit, azan bukan bukan direct terus pada Nabi SAW. Seolah-olah syariat ni dia corner sikit, mai ko Abdullah bin Zaid, dia yang mai habaq. Dan kemudian untuk azan yang pertama kali pun Nabi tak laungkan azan tu, dan Nabi tak ada sejarah laungkan azan. Yang pegang rekod Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal. Padahal kalaulah ikut logik kita, pertama kali Nabi SAW diberitahu oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid, Nabi kata, betul, saat aku azan, aku tunjuk ke hampa macam mana azan. Lepas ni Sayyidina Bilal lah hang azan tiap-tiap hari pula. Tak, Nabi tak buat tu. Daripada awal Nabi suruh. Kata ulama, ada dua sebab yang utama kenapa Nabi SAW tak azan sendiri, diazan oleh orang lain. Yang pertama, apa dia? Supaya kasih sayang kepada umat sebenarnya bila tak azan tu. Kenapa tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Wahai orang-orang beriman, apabila Allah dan Rasul panggil kamu, maka sahutlah panggilan baginda. Kalau Nabi SAW azan, orang tak mai semayang, maka boleh jadi kufur ketika itu, kerana hukum dia adalah wajib mai semayang. Sebab tu Nabi SAW tak azan, sebenarnya dia sayang ke umat dia. Ada sekali seorang sahabat dia lena, seorang lelaki dia lena dalam masjid. Nabi SAW tak gerak, Nabi suruh sahabat lain pergi gerak. Sebab apa? Sebab takut kalau orang tengah mengantuk, dia pun tak tahu siapa dia tu, sakit dia ngantuk lah apa semua. Yang gerak tu Rasulullah SAW. Bila hang buat bebai, buat marah, buat tak ketahuan, boleh terkeluar daripada Islam. Nabi sayang pada umat dia, Nabi tak azan. Yang kedua, supaya apa? Supaya menutup mulut-mulut orang kafir Quraisy dan semua musuh Islam ketika itu dan sampai bila-bila, supaya orang tak ambil buah. Tak ambil buah macam mana? Apa benda yang kami baru dengar tu? Yang tu nama dia azan. Siapa yang bagi tahu tu? Tu Nabi Muhammad lah ajak tu. Tu siapa duk azan tu? Tu Nabi Muhammad lah ajak tu. Nabi Muhammad ajak. Siapa yang bawa mai? Tu Abdullah bin Zaid yang bawa mai. Jadi orang tak kata apa. Tang mana nak kata kalau Nabi SAW sendiri ajak? Contoh, orang kafir Quraisy sembang sama mereka. Mereka kata, suara apa tu dengar kat masjid tu? Yang tu Sayyidina Bilal duk azan. Yang tu cara orang Islam baru nak panggil mai semayang. Macam tu. Tapi siapa yang ajak? Yang tu Nabi Muhammad lah ajak dia. Ada orang lain cerita? Tak, memang Nabi ajak. Pandai Nabi Muhammad dia nak upgrade diri dia, dia nak up nama dia, dia saja bagi macam kita kata nak bagi orang jadi glamour, dia bubuh dalam azan tu, bubuh top up nama dia. Jadi orang duk ulang lah panggil nama dia. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pemimpin ada kepentingan untuk diri sendiri. Jadi pemimpin nak guna orang bawah dia supaya upkan nama dia. Mulut ni mesti ada. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Alim, Maha Cerdik, Maha Bijaksana, dah tahu dah puak-puak ni punya mulut dengan puak sampai akhir zaman. Ni pluralism dalam agama lah, geng-geng ni macam-macam jenis duk ada doa ni. Dia pun mesti kata ya. Nabi sendiri pandai-pandai reka saja nak bagi nama dia naik lah tu. Tak. Nabi tak payah naik nama dia. Sebab apa? Allah janji nak buat naik nama Nabi SAW. Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami angkat sebutan nama kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Kalau orang tanya, tu apa tu? Yang tu kalimah azan. Siapa ajak? Tu
tu Abdullah bin Zaid yang mimpi malam. Oh, lepas tu siapa yang azan? Yang azan tu Sayyidina Bilal. Oh, jadi Nabi Muhammad tak buat apa. Oh, jadi mulut tu tak tahu nak arah ke mana. Nak kata hak Nabi reka pun tak. Nak kata Nabi SAW sendiri azan, lagi jadi masalah. Oh, dia sendiri duk up nama dia. Dia pandai dia. Dia sendiri duk up nama dia. Mulut-mulut macam ni banyak akan ada. Allah Subhanahu Wa Taala tutup supaya Nabi SAW tak azan. Tu kata ulama. Kata dalam kitab apa tu? Anta tas'al wa Islam tujib. Hang tanya, Islam jawab. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, satu jilid yang ada kat saya tu. Sebab apa? Juga dijawab oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab dia Ahsanul Kalam, fatwa, himpunan fatwa dia. Bila orang tanya sebab apa saya rasa jilid pertama, ada dua jilid, jilid pertama, jilid kedua. Jilid pertama bab berkaitan ibadat, dia ada sebut mention sebab apa Nabi tak azan sallallahu alaihi wasallam, tak azan. Okey, tu sejarah. Balik kita kepada azan tu sendiri. Jadi maknanya orang yang azan ni sebenarnya bila kita tengok dalam senarai orang nampak pengurusi, timbalan pengurusi, tok siak, tok bila dan sebagainya, dalam banyak-banyak jawatan sebenarnya ada satu orang yang ada nilai yang tinggi dalam syarak, nama dia adalah Tuan Bilal. Bilal ni dia muazzin ni, dia ada satu pahala dan nilai yang sangat tinggi di dalam syarak. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, siapa yang 12 tahun nak azan secara istiqamah, maka boleh dapat aku tolong untuk dapat syafaat aku nanti di akhirat esok. Maknanya besar lah orang yang azan ni. Sebab orang yang azan ni dia hebat dan besar sangat. Antara sebab dia adalah pahala dia tu bukan pahala seorang semayang, pahala semua orang yang main semayang boleh kat dia. Katalah tuan-tuan azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Azan semayang Jumaat. Tuan-tuan azan semayang Jumaat. Orang dengar azan. Orang kata, dah azan dah ni semayang zuhur ni. Jom kita pergi. Kita ingatkan orang dengan azan tadi tu. Semua orang kita main semayang dapat panggu pahala sikit. Jadi orang yang azan ni bukan dia dapat pahala dia seorang. Dia dapat pahala orang yang buat. Sebab apa Nabi SAW menyebut, man dalla alal khairi kafa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan ke arah kebaikan, maka Allah akan bagi pahala pada dia. Maka dia yang sedarkan orang yang duk tengok TV, duk sembang di kedai, duk basuh kereta, azan dah lah, jom kita pergi semayang. Maka satu grup mereka main semayang, semua pahala dapatkan orang yang azan tadi tu. Tu yang pertama. Walaupun azan dia tu bergaji, walaupun azan dia di masjid negeri ke, masjid mana-mana ke, orang banyak gaji, tetap dapat pahala juga. Syarat dia bukan fokus ke gaji tu. Fokus gaji macam mana? Dia macam ni. Katalah bulan tu ada perubahan ahli jawatan kuasa. Jadi AJK baru mai, mereka pun duk set up balik ni semua ni, apa benda hari baru masuk dia duk buat balik. Ada lambat seminggu ke 10 hari lambat. Dapat juga. Tapi mereka nak perbetul akaun, nak pergi bank lah, apa semua nak buat balik. Lambat sikit mereka maklum dalam grup. Mungkin gaji lambat 2-3 hari sikit, insyaAllah bulan depan kita akan jadi elok balik. Sebab kita ada pengurusan baru. Sebab gaji 3 hari lambat, dia tak mau azan. Dia kata, awak tak azan. Dia main awal kat masjid, dia main relax gitu. Tak azan. Azan apa, duit pun tak dapat, makan dakut apa semua, dia maki dia tu lah. Awak tak mau azan. Tak boleh lah azan. Mau letak dulu kat aku 800 baru aku azan. Tidak jangan sembang nak azan kat aku. Macam ni baru pahala tak ada lah. Tapi kita azan macam biasa, gaji pun masuk juga, alhamdulillah, tu rezeki Allah Ta'ala lagi. Yang tak bolehnya, dia tak mau kalau tak bayar pada dia. Macam tu baru tak boleh. Ada duit orang bagi sagu hati, ganjaran dan sebagainya, boleh ambil tak? Boleh, tak apa. Ni siapa reka pandai-pandai ni? Ni semua tuan-tuan pemerintahan zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, banyak dia menggajikan Bilal dan imam ni pakai duit daripada Baitul Mal, supaya ada satu tapak untuk imam dan Bilal ni berterusan amalan-amalan tu. Boleh tak buat macam tu? Boleh, tak apa. Imam pun sama juga. Sebab apa hang tak mau jadi imam? Aku takkan jadi imam kat masjid ni. Tolonglah, imam tak main. Hari ni bukan hang bertugas ke? Memang aku bertugas, tapi aku punya payment tak masuk lagi. Dia kira payment.
Kalau dia kira payment memang berat aku tu, boleh tak apa. Tu yang kedua. Yang ketiga, sebab apa orang yang azan dia jadi mulia? Nabi SAW sebut juga dalam hadis yang lain, kalau manusia tahu kelebihan orang, 2-3 orang ni, golongan ni, maka orang boleh berebut-rebut, maknanya sanggup undi sama-sama mereka ni, sanggup, kalau bahasa kita, sanggup ozom lah, siapa nak duduk dulu benda ni. Apa dia? Antaranya adalah duduk di saf yang pertama. Kalau orang tahu pahala saf depan ni lebih, saf depan lebih, nescaya orang akan buat undian. Koyak kertas, undi dalam kotak, okey, siapa dapat, maknanya macam tu. Yang kedua, azan. Pahala besar ni. Tapi tak ramai yang teringin nak azan. Teringin nak azan. Takut ke? Tak tahulah, takut suara tak sedap ke? Suara tak sedap pun tak apa, dia janji betul ya. Hanya dengan azan pelik sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bunyi macam nak raya, tak raya. Macam ni raya ke apa ni? Macam tu pelik lah. Laki, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, lelaki, bila kata lelaki tu, adalah beberapa benda dia kena kuasai sikit. Janganlah tak tahu sangat. Korang-korang doa lepas semayang. Kan PKP 3 bulan kita duduk rumah tu, ada sikit. Bukanlah nak apa doa yang macam Syekh Sudais baca kat Mekah tu, dah lah. Senang-senang. Rabbana atina, Rabbana zalamna, Rabbana fil lana zunubana, wali walidina. Benda kecil-kecil gitu. 5-6 doa, okey lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Boleh lah tu. Yang ni, Assalamualaikum. Diam tu. Sila. Dah semua tak mau offer dia, tak mau. Dia buat tak ketika tu, dia gabui pungkot, dia belah gitu. Ada agak jenis tu. Yang kedua, nama kata lelaki ni, dia kena tahu lah azan. Walaupun hang tak tahu azan suara sedap, tapi azan, orang kata, cuba hang azan tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dia tahu susunan. Okey lah. Bukan nak suruh azan buat album dah. Tapi hang tahu itu azan. Paling tak ada, anak kita beranak nak azan. Takkan misi India pula nak azan. Misi lama nak duduk situ, dia pun dah hafal tak entah. Misi-misi India kadang-kadang Chinese ke apa, dia dah hafal dah. Azan-azan dia suruh panggil kita. Dan isteri nak beranak, tiba-tiba kita dengan seluar pendek kat rumah tak ada salin seluar. Dengan seluar pendek tu dengan Hawaii punya seluar semua dia pergi, dia kata, "Encik, anak encik beranak dah." Oh, kita berseronok lah. Duduk di luar tu, isteri duduk di luar, di dalam tu. Dia baru tahu, main hospital sebab apa? Dia kata, ni isteri nak bersalin ni. Oi, anak ke berapa? Anak ke-4. Oh, bagus dia dah tengok orang lah. Sampai buat misai gitu pula. Padan dengan misai haram mazhab pun tak tahu. Keluar main gitu, nurse tu buat main. Dia kata, encik punya anak sudah siap, encik boleh azan. Dia tengok anak dia macam plastistin tu. Tengok situ. Dia tak tahu nak azan kat mana, dia tak tahu. Haji India tu tanya, you tahu ke ni? Tak tahu, saya tak apa ingat lah. Sini kasih saya azan sama lu lah. Dia tu azan pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar dia. Yang tu memang tahap paling teruk di muka bumi lah. Benda mudah ya nak azan nak. Yang ketiga, kalau nama kata lelaki tu, biarlah hafal sikit ayatul kursi, 3 ayat akhir surah Al-Baqarah. Kecil-kecil je tu, bukan besar pun, lalu duduk dengar kan. Tonton pergi tahlil tengok. Afdal zik bukan li nabil karim wa sahabil kiram sya'illahu lahumul fatihah bismillahirrahmanirrahim, kuat bunyi. Qul huwallahu ahad Allahu samad, bergegak rumah. Al-Falaq bergegak. An-Nas menggelegak rumah. Tu dia mai amanar rasul bakat senyap tu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan depa buka handset lah apa semua, main kuku lah. Dia tak ingat. Tak mana dia tikuat balik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu pun tengok lauk lah. Kalau biryani dia kuat sikit lah. Kalau bihun Singapura dia la ilaha illallah. Nyesai aku zikir kuat dia dah. Sebab makanan murah tu. Laki macam tu lah. Nama kata laki bukan padan duk isap rokok saja. Aku tu buat belah misai tu duk minum hari-hari. Teh tarik India. Teh tarik Tanjung punya. Tu kan laki. Hak tu semua orang boleh buat. Jadi bagi tahu. Azan takbir raya korang boleh tak lah. Takbir raya kalau orang suam main pun alah sesenang tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar.
Bukan mesti suara selap. Lebih kurang bunyi macam takbir, okey tu, dapat ada pahala sunat tu. Ni kadang budak tu beritahu saya, Ustaz, kami semayang dengan bapak kami baru tu subuh. Subuh kami pakai semayang ramai-ramai. Mayang subuh semua terlambat bangkit. Raya kedua, letih ni saya korban. Raya kedua kami bangkit pukul apa? 7.45 satu keluarga. Tak ingat-ingat terus, lena terus. Kami bangun, cepat-cepat kami pun pakai takbir, pakai semayang. Lepas semayang subuh, bapak saya takbir. Kami pun ikut, seronok takbir dengan bapak. Kira apa? 7.45, 8.10 tak habis lagi. 8.15, 8.45. Mak kami tidur terus. Anak kecil tu menerak terus lena. Isteri dia pergi dekat dia. Isteri dia tanya, abang lama sangat. Dia kata, Sat, bagi aku buat dulu. Bagi masa orang ramai aku cerita kat hang. Dia pun la ilaha illallah Allahu akbar. Betul anak-anak Allahu akbar Allah. Dia kata kat isteri dia, sebenarnya abang nak berhenti dah. Cuma abang tak tahu yang panjang tu macam mana dia dah. Jadi berutup tak tahu. Apa tu dia ulang-ulang tu. Lalu isteri dia kata, ni sudahlah, bangunlah. Kita tak sarapan anak-anak malapan, tak ada buat panjang kata. Korang tak ingat panjang, bolehlah kita consider tak lebih kurang. Niat pendek pun tak mau. Apa pun tak mau, zikir tak mau, selawat tak mau. Tu tak canggih tu. Antara benda yang boleh kena boleh ni azan. Kena boleh lah. Benda kecil gitu ya. Bukan nak azan macam imam Mekah. Azan macam imam kamu kita pun tak apa dah. Boleh gitu. Tu yang ketiga, muazzin ni dia jadi hebat. Lagi yang seterusnya, muazzin ni kata, sebelum kita main nak syarah hadis ni, saya nak abang kelebihan muazzin. Yang seterusnya kata Nabi SAW, al-muazzin atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Muazzin ni adalah orang yang paling panjang tengkok dia pada hari kiamat. Apa makna orang yang paling panjang tengkok dia? Orang yang paling panjang tengkok ni maknanya ada beberapa. Yang pertama, ketua. Orang Arab biasanya kalau dia nak bahasakan di pejabat ni siapa bos, di pejabat ni siapa CEO, dia akan tanya guna perkataan atwalun nasi a'naqan. Orang yang paling panjang tengkok dia adalah orang yang ketua. Maknanya orang yang azan ni di akhirat dia jadi ketua dan dia jadi VIP di akhirat. Yang kedua kata ulama, memang betul tengkok dia tu memang panjang lebih daripada orang. Di padang mahsyar kita tengok biasa, dia ni panjang tengkok. Sebab apa? Sebab dia ketua. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab Allah nak beri satu kemuliaan pada dia. Biar orang semua nampak, hebatnya dia ni, hebatnya ni. Allah angkat martabat muazzin. Mungkin di dunia dia naik basikal, dia naik gerek ya. Tapi di akhirat dia lalu malaikat tepi VIP, tepi dia lalu. Kita rasa macam kenal ya Pak Long ni. La Bilal kampung aku, bagusnya. Allah muliakan dia. Sebab di dunia tuan-tuan, muazzin lah paling hebat sekali. Kerana dia main paling awal kali. Kalau subuh azan pukul 6, dia tak main pukul 6. Dia 5.40, 5.45 main dah. Sebab nak kena buka pintu, buka tingkap, buka kalau aircon ke apa, semua nak kena buka. Surau kecil tak apalah. Kalau masjid besar, lampu tang ni, lampu muslimat tang ni, lampu tang tu, lampu tang ni, kena buka semua ready, siap dah. Tok Siok dengan Tok Bilal ni nanti main kadang-kadang. Tok Siok tak main kadang-kadang, Bilal nanti buat semua benda. Apa pun tuan-tuan, dia kena main sebelum azan. Yang tu yang paling champion tu. Tak ada sejarah dalam dunia Bilal masmuk, tak ada. Tak ada sejarah. Dan tak akan jadi benda tu. Kerana dia lah paling champion sekali. Semayang dia grade A. Kalau Derian tu memang tahap Musang King. Bukan King, King Kong tu. Paling hebat semayang dia. Sebab dia lah manusia semayang belakang Tok Imam. Dan dia tak pernah nampak tengkok orang lain selain pada Tok Imam. Maknanya dia duduk di saf pertama belakang Tok Imam. Dia dapat pahala paling berlambak. Dan orang main semayang semua pahala dia dapat. Dia main semayang awal, dia dapat qabliyah, dia dapat ba'diyah. Sebab dia tak balik awal, dia duduk semayang. Sebab tu dia jadi hebat. Dia jadi hebat sebab ibadat dia. Bukan dia hebat pasal dia pakai kereta motor besar, tak. Kereta motor biasa. Tapi dia selain daripada dia kerja, tapi mulianya kerja tu, dia azan, dia dapat pahala, dia main awal semayang, dia tak pernah masmuk, dia dapat full version sama dengan Tok Imam. Semua benda lah. Kalau kita bincang amin bersama dengan imam, semayang maghrib 2 rakaat, dua-dua dia dapat awal. Sebab dia duduk belakang Tok Imam. Bila-bila sekali dia sakit perut dan sebagainya, yang tu dia masbuk, yang tu di luar daripada perbincangan. Biasanya memang dia mantap. Yang seterusnya, muazzin ni diampunkan dosa macam
Nabi SAW sebut, kita main pada hadis kita, diampunkan untuk orang yang azan ni sejauh suara dia dengar. Katalah dia azan di sini, dengar sampai DIY contohnya, atau dengar sampai hospital pantai. Daripada surau kita sampai hospital pantai ada pokok, ada sungai air di sini. Semua benda yang hidup, semua benda yang keras, semua benda yang lembut, ciptaan Allah Ta'ala akan menjadi saksi untuk dia ke akhirat, dan mereka akan minta ampun pada dia. Semut kat sini, rumput kat sini, daun-daun kat sini. Sebab tu bila hang azan dalam tempoh yang lama, dah lah pahala berlama-lama. Tambah lagi ni semua diampunkan oleh Allah Ta'ala. Lagi semua mereka akan jadi saksi di akhirat esok. Bagus ya tuan-tuan, jadi banyak benda baik kita buat baik, banyak orang saksi kita buat baik. Memang tak ada orang boleh lawan dengan kita. Sebab kita buat baik, banyak orang jadi saksi. Kita akan jadi teruk bila kita buat jahat, banyak jadi saksi. Kan ke akhirat esok, bila kita buat jahat, tangan kita kata, hey, dia ni memang tak guna, tangan dia pergi buat benda jahat. Hei, mata cakap, hei, telinga cakap. Banyaknya saksi ke arah tak elok, menunjukkan hang menuju ke arah tolenji ya. Memang nak teruk. Tapi dalam masa yang sama, kalau banyak benda yang jadi saksi untuk baik untuk hang, baguslah macam tu. Bukan kata tangan kita aja, kawan kita ni, benda-benda sekeliling, kucing ada apa semua pakai jadi saksi. Kami selalu dengar suara dia azan, kami selalu dengar. Saya pokok duduk tepi masjid, saya selalu dengar. Saya lah sungai yang duduk tepi ni, saya selalu dengar dia azan. Semua mai jadi saksi untuk kita. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam hadis, syaitan apabila dia dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan dengar, syaitan akan lari. Dalam hadis Bukhari menyebut, hatta lahu duratun, sehingga terketuk-kentut dia akan lari. Sebab apa dia lari? Ada banyak sebab. Sebab apa syaitan akan lari? Yang pertama, bila kita join, merge dengan hadis ni, kita dapat satu jawapan yang besar. Semua yang dengar jadi saksi ke akhirat esok. Tapi syaitan, dia lari sebab dia tak mau jadi saksi untuk akhirat. Aku setan, takkan jadi saksi kat dia ni azan kot. Apa barang? Dia belah. Dia tak boleh nak tutup telinga dia. Tutup pun dengar dia azan tu. Maka daripada aku tutup, baik aku lari daripada jauh-jauh. Aku tak mau dengar azan tu. Walaupun masa semayang sekali dia main kacau kita balik, tapi dia fobia, dia tak boleh dengar kalimah azan tu. Dia tak mau jadi saksi untuk orang buat benda baik. Maka dia akan lari jauh-jauh. Dan kajian, bukanlah kajian, saya duduk pergi ceramah-ceramah macam ni, bukanlah lama mana duduk ceramah pun, tapi saya duduk tengok-tengok tempat yang hidup semayang 5 waktu ni tuan-tuan, kadar maksiat ni dia rendah sikit. Sebab syaitan dia tak boleh parking kat situ lama. Sagi subuh dia belah, sagi zuhur sagi dia jadi serabut balik, dia jadi pecah dia punya grup dia. Asar sagi pecah grup, maghrib sagi pecah grup, sagi dia join balik. Dia lambat, dia nak buat macam kita nak masak lah, kita dah buka api dah, sagi tutup balik. Saya buka api, saya tutup balik. Ayak tu lambat nak masak. Tapi kalau ayak tu kita buh di atas dapur, buka aja, sat je dia jadi situ. Syaitan, tonton tengok surau atau taman perumahan yang tak ada azan, yang surau tu tak hidup. Di Pulau Pinang ni saya rasa tak ada lagi. Tak ada. Seberang pun tak ada. Ada, alhamdulillah tak ada. Kadang-kadang kita keluar jemaah, ada jauh-jauh sikit dah. Setakat saya duduk pi di Pulau Pinang, tak ada lagi lah. Kok-kok terlepas pandang, tak ada. Kebanyakannya alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang zuhur asar kawasan tu orang kerja, tapi maghrib isyak subuh tu busuk-busuk pun 3-4 orang benda tu jalan juga. Tak ada tutup betul tak azan sampai 3-4 hari, tak ada. Kadar orang buat maksiat, orang isap dada, bawa markah, ronda petang, set ketum. Tempat orang azan pun ada juga, bukan tak ada. Tapi kadar dia rendah. Tapi tempat yang tak ada, tang tu dia jadi berlambak-lambak. Jadi macam heran kita. Sekali dia ni kes curi, sekali dia ni polis main, sekali dia ni kes ketum lah, gam lah, apalah. Kampung-kampung ni serabut sangat ni sebab apa ni? Oh, masjid maghrib pun tak azan. Sunyi, gelap terus. Patutlah, boleh jadilah kot. Yang ni tak cerita dalam hadis lah. Yang ni dalam pengamatan. Tapi hadis sahabat, syaitan akan belah. Tapi syaitan belah betul dia tak mau jadi saksi orang yang buat benda baik. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita orang buat benda baik kita belah tu,
Kita tak mau duduk dalam majlis-majlis orang buat benda baik. Orang buat benda baik, kita tak mau join dengan mereka. Syaitan dia tak suka join-join macam tu. Dia akan rasa rimat dan dia tak mau, kalau boleh dia doa dalam grup benda baik, dia tak mau. Dia mau dalam grup tak baik. Kita cek balik. Balik kita pada hadis, yughfaru lil muadzin muntaha adhanihi. Diampunkan bagi muazzin itu sejauh mana suara dia didengar. Maka sangatlah baik untuk orang tu azan dengan suara yang kuat. Sunat bila orang tu nak azan, dia kena azan dengan suara yang sangat kuat, sejauh sekuat yang dia boleh lah. Kalau dia tak boleh, tak apalah. Cuma saya nak pesan dekat tuan-tuan, muazzin ni kalau boleh, sunat dia ada, kita sebut satu perkataan nama dia tarji'. Tarji' ni maksud dia apa? Dia ulang balik. Apa yang dia kena ulang? 2 kalimah syahadah. Macam ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baru kuat. Lepas tu, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi pelan dulu. Tang mana? 2 tu je. Jangan bantai semua. Hayya ala solat, hayya ala solat, hayya ala solat, hayya ala solat, sampai habis. Ada? Tak ada. Tarjih tu sunat dekat kalimah syahadah. Sebab apa? Sebab nak isbatkan di dalam hati kita, kata Allah tu Tuhan Maha Esa, dan akidah kita dan syariat kita ikut apa yang diajak oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang yang muazzin ni dia jarang, tak ada lah sejarah tuan-tuan, saya tak pernah dengar muazzin murtad, tak pernah dengar. Sebab akidah dia paling mantap kali. Satu hari dia ulang syahadah. Kita ulang bila ada tahlil ya. Tu pun mujuk. Tak ada asas bid'ah, tahlil pun tak buat dah. Apa pun tak ada, dengar saja aku tu je. Tak tahu bila pula wirid gitu. Dia lah jadi apa pun setiap hari dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia ajak ke orang. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Pemilik dakwah yang paling sempurna sekali adalah orang yang azan tadi tu. Dia main awal. Kalau orang semua tak main semayang pun tuan-tuan, Bilal dia akan semayang juga dekat surau dan masjid. Pahala dia semayang dia akan dapat. Sebab dia main semayang. Saya tak pernah dengar Bilal azan, lepas tu dia belah. Tunggu kiri, tunggu kanan. Siapa pun tak main, mengarut biar aku belah, dia start tu belah. Tak, orang ada ke orang tak ada ke, dia nanti iqamah, dia nanti semayang. Ada siapa main semayang, join dengan dia. Maka kita tak heran bila Allah Ta'ala sebut Allah akan ampunkan dosa muazzin, kerana begitu besar pahala dan ganjaran yang muazzin terima. Kalau boleh kita sedia parking tau, dekat pengurusi, dekat penceramah. Kalau boleh Bilal kena ada satu parking tak? Sebab satu kemuliaan untuk dia, Tuan Bilal ni. Tapi biasanya orang tak buat tak layan tak. Kita nak ceramah kita sebut, tapi kita tak sebut nama Tuan Bilal. Bilal tu orang yang hebat tu, muazzin tu. Wa yastaghfiru lahu kulla ratbin wa yabisin sami'ahu. Dan setiap benda yang basah ataupun kering yang mendengar azannya akan memohon keampunan untuknya. Cukuplah hadis yang ke-12 ni satu kelebihan yang kita nak bagi tahu kat kita. Kita nak perangat diri kita untuk kita jadi muazzin. Kami orang perempuan tak dapat lah benda tu. Jadi kami duduk belakang saja gitu je. Ni semua baca hadis, orang lelaki je dapat. Minggu depan kami tak mau main dah kuliah ustaz. Jangan gitu. Orang perempuan dapat juga pahala. Sebab apa? Sebab kawan hak mai azan tu, dia pakai baju, siapa basuh kat dia baju? Isteri dia basuh. Siapa yang sediakan pada dia keperluan untuk dia nak main semayang, kunci kereta hilang, isteri dia tolong cari bagi. Semua benda yang membantu pada muazzin tadi tu, isteri dia dapat juga. Isteri lagi syok duduk rumah goyang kaki tengok Samarinda kat rumah, tapi dapat pahala. Sebab apa? Sebab isteri dia yang tolong buat untuk dia. Semua benda kita khidmat. Kita tak pergi jihad fi sabilillah, tapi ada benda kita buat apa dia? Kita tolong. Nabi kata ada orang yang tolong angkat barang, buh atas kuda, buh atas unta, tapi dia tak dapat pergi jihad. Pahala jihad kawan tu dapat seketui. Macam mana yang dia tu pergi jihad, dia bantu orang nak pergi jihad tu.
Maka orang perempuan jangan takut dan jangan risau. Apa yang orang lelaki buat, pahala, kelebihan tu kita akan dapat. Walaupun dia sembahyang zuhur di pejabat dia, sembahyang berjemaah, kita sembahyang seorang di rumah, kita dapat pahala. Sebab baju kita tolong basuh untuk dia. Dia nak pergi sembahyang jemaah dekat tempat pejabat dia, kalau baju kita tu kita tak basuh kat dia, kena pakaian, kena najis, dia boleh tak sembahyang kat tempat kerja dia? Tak boleh. Maka siapa yang tolong banyak? Isteri di rumah. Maka isteri tu banyak pahala dia, walaupun dia duduk saja. Isteri senang masuk syurga, orang perempuan, tapi dia tak pandai ambil peluang untuk masuk dalam syurga. Dia suka cari pasal nak masuk dalam neraka. Nabi SAW kata, aku jumpa ramai orang perempuan dalam neraka masa Isra' dan Mi'raj. Maka Nabi kata apa? Wahai orang perempuan, banyakkanlah bersedekah, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan separuh kurma sahaja. Kerana sedekah itu akan menghalang kemarahan Allah dan menutup api neraka yang panas. Orang perempuan senang je dapat pahala. Apa dia? Taat Allah, taat suami. Ikut apa Allah Ta'ala sebut. Macam mudah je. Sembahyang 5 waktu, puasa semua bagi cukup, boleh dah. Boleh dapat tak? Boleh. Senang je. Tapi dia suka memilih jalan yang nama dia suka cari pasal. Suka cari pasal. Tapi bukan sinilah, ni orang luar, sini bagus sangat. Banyak sampai kat saya tuan-tuan ni, lepas PKP ni saya dapat telefon, dapat WhatsApp, PM di Facebook sebagainya, cerita cerai ni. Cerai lah. Isteri saya kata kat saya, kami kahwin dah sekian-sekian lama, isteri saya kata, hang laki tak guna, satu habuk pun aku tak pernah dapat faedah daripada hang. Yang tu tuan-tuan, memang kira macam register terus kalau mulut macam tu. Kita kena ingat, suami kita tu adalah manusia yang agung dan hebat. Suami kita lebih hebat daripada yang di-Pertuan Agong. Betul saya tak? Betul ya? Katalah yang di-Pertuan Agong telefon kita, Agong telefon terus. Dia kata, siapa ni? Saya ni, kak ni, contoh nama apa-apa. Saya Agong, tuanku, esok nak jemput hampa satu keluarga mai. Esok ada kereta akan mai ambil, mai makan di istana. Sebab satu negeri pilih seorang je, rakyat betul. Agong pun letak telefon, contoh lah kan betul pun. Lepas tu suami kita balik isyak lah. Abang, tadi yang di Pertuan Agong telefon. Suami dia kata, ya ke dak hang ni merepek ni Agong apa? Scam ke apa? Tak betul bang, depa esok depa nak hantar mai kereta raja semua nak ni. Dia jemput dia isteri dia seorang. Suami dia kata, tak payah pi lah, duduk rumah lah, pi buat apa? Sini aku esok banyak kerja, nak hantar pergi sekolah lah apa semua. Maka isteri dia tak boleh pi lah, sebab Agong dia adalah suami dia. Itulah hebatnya dia. Kalau kita marah anak kita, anak baik ni, jangan tidur time ni, penting ni. Kalau kita marah anak kita, wah, kata suami masuk, kita tak boleh ekspresi muka yang sama ke arah suami. Masa tengok suami, kena buat muka lain, muka ceria. Sebab dia tak kena mengena dengan subjek yang marah tu. Sebab apa? Marah lelaki hang pula. Susah nak dapat. Susah lah. Sebab tu banyak terlepas tak masuk dalam syurga Allah SWT. Mai mengaji bagus, alhamdulillah. Ramai tuan-tuan, saya pergi kadang-kadang mai kuliah muslimat ni, kalau kita cerita pasal suami isteri menangis ni, tisu basah. Tisu tu 2 kotak basah. Hingui keluar ke mulut tu belon, macam gambar Nobita tu. Pak belon keluar. Sedih sangat lah cerita bab neraka. Dia balik dalam kereta, dia cubit laki dia kat pinggang. Abang tak betul laki tu. Itu kelebihan orang perempuan lah. Tapi bukan sini, dia bawa sikit pada Sungai Nibong. Sekarang ni bagus juga. Okey. Jadi apa sahaja yang dengar dia tu, dia dapat pahala. Tengok kebesaran azan di sisi Allah dapat dilihat dengan ganjaran yang dijanjikan kepada muazzin dan Bilal yang melaungkan azan. Mereka dijanjikan keampunan dosa dan mendapat imbuhan pahala yang besar di sisi Allah. Orang yang azan atau bertugas sebagai muazzin akan diampuni oleh Allah sejauh mana suara tersebut didengari. Semakin ramai dengar azan, sejauh mana azan didengar, maka sebanyak itulah dosanya diampunkan oleh Allah.
Suara azan tersebut juga akan disaksikan oleh segala tumbuhan yang basah dan kering. Kelantan ke Terengganu, saya tak ingat, yang dia semayang maghrib dekat tapak pasar malam dululah, tak covid dulu. Masa tu bila azan, siapa yang azan masa ada forum perdana, semayang dia azan di masjid yang besar masa ada forum perdana. Ui, berapa orang, beribu orang dengar semua, dia dapat pahala. Program besar-besar dia azan. Jadi tang ni kita nak cari pahala sikit-sikit gitu. Kita buat ceramah kan, contoh kan, kita azan, dapat pahala, diampunkan dosa sebanyak mana orang dengar. Okey, kita berhenti sini dulu. Nanti saya dah beberapa benda cerita kat tuan-tuan. Nanti kita akan masuk hadis yang ke-13. Baik. Yang pertama, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan adalah kes di Pulau Pinang ni makin lama makin banyak lah. Kluster tuna lah, kluster Perak lah, baru Melaka pula, tak apa negara tak apa semua macam-macam. Semua tu asal dia adalah daripada Pak Long tu. Siva Gangga ke Siva apa tak tahu, Sivaji the boss ke apa tak tahu lah. Hak tu dia mai, punca dia daripada situ dia pergi buka kedai, pakat pergi makan, jadi tak ketahuan lah, nombor makin naik. Mula-mula tak apalah, duk senyum lah sebab jitera napuh semua geng-geng tu. Bila dia turun main sikit, lepas tu 2-3 hari lepas kita dengar Pulau Pinang dah ada satu kes. Jadi tuan-tuan, dia ni versi yang mai pada Siva Gangga ke apa tu, yang tu dia jenis super spread tu. Super spread tu maksud dia biasanya 1 meter boleh kena, dekat pada tu boleh kena lah, jadi kita 1 meter tak kena. Sekarang ni kalau dia tu dalam versi tu, kita berada di lokasi yang sekitar kawasan tu pun kita boleh jadi kena. Contohlah, kita duduk sini, kawan tu duduk dekat ni apa, Old Town White Coffee, boleh jadi kena kok. Di kawasan tu, dia punya virus tu tak tahulah, mungkin dia asal di negara dia, ialah negara dia gabung pula dengan kebersihan, dengan rakyat dia, dengan macam-macam masalah berlaku. Kadang-kadang tu tengok, ialah buang tandas pun tak ada satu sistem yang betul. Dia punya apakah jadi macam gabung dengan COVID ni, dia jadi ketegak pelik COVID dia bawa ni. India tuan-tuan duk ada ranking nombor 2 bawah US. Dia cecah 2 juta lah sekarang ni jumlah manusia yang kena ni. Mesir pun dia naik, turun dah. Mesir baru ni satu hari 3,000 kes. Sekarang turun dah, satu hari 100 kes, satu hari 100 kes. Dia makin turun. Kita turun dah, dia naik balik. Macam-macam lah manusia ni, ketegak manusia ni tuan-tuan tak boleh bawa bincang. Punya teruk kita duk bincang, dia boleh main pisau. Ada property fair, dia boleh main sorang-sorang dia. Punya serabut kita duk bincang, dia tu di Tesco Jitera, pakai pula jalan tu macam ambil enjoy, pergi beli barang rumah pula. Jadi manusia punya ketegak ni tak boleh bawa bincang. Jadi kita ni tuan-tuan, ada beberapa benda saya nak bagi tahu. Kalau tuan-tuan main surau, main masjid, kalau boleh, tuan-tuan tak payah ambil tahu pasal siapa kata apa pun, bawa lah satu sejadah kecil ke, satu lapik kain ke, apa-apa, supaya jangan kita sujud di sejadah yang ada. Sejadah yang ada ni bukan untuk kita semayang dan sujud di sini, tak, sebagai panduan jarak saja. Tolong bawa mai apa-apa. Sebab apa kena bawa sejadah? Saya beritahu tuan-tuan. Sebab apa kena bawa sejadah? Bila surau kita ni tuan-tuan, tak utamanya kawan-kawan hadapan ni kita tak tahu mana mereka mai, daripada mana kita tak tahu. Mungkin daripada Pulau Pinang. Sini tuan-tuan, kedai ni bukan melawak punya, ni tahap viral punya, berata punya. Kalau orang tengok tempat makan di Pulau Pinang, salah satunya di sini. Dan tuan-tuan boleh tengok plate, bukan plate Pulau Pinang sahaja, plate rata-rata nanti mai. Kadang pukul 11-12 ada orang lagi. Jadi sini orang timai sembahyang maghrib sehingga isyak, macam-macam orang nanti mai. Kita tak tahulah daripada mana manusia singgah main sembahyang, tak apa, tak sembahyang masjid boleh. Cuma tuan-tuan, bila bernafas, nafas kita, ayat liur kita kena kat sejadah, orang yang dikena ada simptom tu dia mai di sini, maknanya benda tu duk ada kat sejadah tu. Kita pula mai sembahyang isyak, kita pergi sujud di tempat yang sama juga, letak mulut, nafas di situ, dekat sangat dah. Orang suruh duduk 1 meter, dia dekat sangat, macam mulut ke hidung dah, dekat sangat di situ dah. Lala kita kena bawa mai satu sejadah, lapik di situ, sejadah tu kita punya. Habis sembahyang, lipat 2 ke, lipat ke belakang ke, janji jangan bagi melekat kaki dengan muka aku tu, boleh bawa pergi pula. Tuan-tuan tak bawa sejadah pun tak apa, pergi carilah Maidin ada sejadah. Orang Pulau Pinang kata wushi ya sejadah tu,
Ambu-ambu muka saja tak apa dah. Atau sarban ke, lipat bagi 4 ke, atau sejadah kanak-kanak ke apa-apa, kita pakai lah. Satu lagi, ni Pak Long ni. Pakai lah tuan-tuan. Mas muka ni. Mas muka. Ismi Muhammad Syafi. Tu bahasa Arab. Ni mas muka ni. Pakailah. Bukan mahal pun. Beli satu pakai. Kalau tambah-tambah kita ni batuk ke, tak sihat ke, sesama ke, ada bergejala, tuan-tuan pakai. Sebab apa tuan-tuan? Surau kita ni, terutamanya surau ni, bukan semua hak sihat, hak main. Dan kita hak main ni pun kerana faktor umur kita pun duk lanjut dah. Jadi simptom tu nak kena cepat, kita pakailah satu. Mudah macam tu. Pada anak muda ke, orang yang berumur ke, simptom ke, tak simptom ke, kita main surau, kita pakai. Dan nombor 3, saya nasihatkan kalau boleh, buku kita duk ada, tulislah nama. Sebab apa nak tulis nama? Katalah kawan tu main dekat surau, esok lepas 2 minggu, dia kena. Dia akan bagi tahu, saya dah pergi sekian-sekian tempat, sekian-sekian tempat. Katalah jadi, polis nanti main, kesihatan nanti main kat sini. Mereka akan sanitasi kawasan ni. Mereka akan ambil buku tu nombor 1, tengok tarikh sekian-sekian, dalam 2 minggu lepas, siapa main sini? Oh, dia ni ada. Telefon dia. Sebab apa? Sebab kita nak suruh dia pergi check juga. Kalau kita tak check, 2 minggu lepas, isteri, anak, keluarga, member, pejabat, jadi rawit banyak benda ke tu. Dan tulis nombor elok-elok, nombor telefon. Tulis macam doktor Lamuai. Doktor pun tulis elok ke tu. Tulislah elok nombor telefon. Orang telefon dapat mana tak tahu. Nepal ke mana ke. Dia pun tu cakap, dia ni pun tak tahu kesihatan tu. Tulis nama elok-elok. Kalau tulis nama, kalau scan, bubuh scan My Sejahtera tu, bubuh elok-elok. Tak scan tak apalah. Nama siap dah. Masalahnya adalah nama dia adalah apa? Tulis nama tu, tulis lagi elok. Bukan kata surau dia. Pergi mana pun tulis nama, jangan buat bebal. Alah sama, aku bukan demam pun. Ada hak syoknya dia tiru nombor member kat atas tu. Ni 36.4. Dia kata malas aku cek, dia pun bawa 36.4. Ada. Lepas tu bawa nama pelik-pelik, Superman lah, apalah, merepek lah gitu kan. Polis nak telefon, ni Superman ke ni? Tuan-tuan bayang, dia tu telefon kita, dia kata, Assalamualaikum, ni Batman lah. Kita nanti kata apa? Dia ni scam kan? Mana? Apa nak buat main dengan aku? Batman, aku tengah mesyuarat ni. Dia tangan tulis di buku Batman. Jadi susah tak polis buat kerja? Susah lah. Mudah kalau orang. Wallahu fi auni wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan sentiasa tolong dia tu selagi mana dia tu tolong member dia. Hari ni kita bukan tolong member ya, tolong untuk kesihatan kita. Tu benda untuk kita juga lah tuan-tuan. Benda kecil-kecil tu, SOP tu, kita kata ikutlah. Kita tak payahlah. Alah, pi Sunshine tak pakai pun, pi Giant tak apa pun rapat-rapat gitu. Tuan-tuan, cukuplah nama agama terpalit dengan kluster awal-awal tu. Cukuplah, jangan sebut dah nama agama. Masjid Surau tak mau jadi punca lah, cukuplah. Biar orang lain jadi punca. Siwa Gangga ke, Siwa Jibos ke, apa-apa tu semua baik pi ya. Masjid Surau jangan naik dah nama. Sebab apa? Masjid tu lah, kluster masjid tu jadi naik. Oh, cukuplah. Kita mula semak dah. Pi mana pun duk tengok, orang duk tengok geng janggut, geng sarban, geng jubah ni semua. Depa ni lah punca. Padahal punca dia Wuhan sana tu orang dah lupa dah. Orang duk highlight benda lain. Kita dah semak dah lalui jalan tu. Lalui fasa semak tu, lalui dah. Sekarang kita tak buat begitu. Ada sejadah kecil, bawa main, bubuh semayang tu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam tu. Tak mau salam pun tak apalah time ni. Cara bye-bye saja gitu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sudah. Tunggu kes semua elok sikit. Tunggu vaksin dapat sikit. Kita tengok arahan apa. Ulil amri habaq, kita ikutlah. InsyaAllah ada kebaikan dia untuk kita. Sebenarnya semua ni termasuk dalam maqasid syariah, yang dia termasuk dalam hifzul nafs, menjaga nyawa kita. Sebahagian daripada peraturan dalam syarak. Jadi kalau kita tak tahu, bahasa kita hak kasar sikit, jangan bebai tak tahuan lah. Jangan marah sini marah sana. InsyaAllah semua tu ada kebaikan dia. Okey, sebelum kita akhiri, ada soalan? Ya. Kena ingat azan ni kan. Kita ada harakat azan tu. Panjang atau kita boleh panjang. Kalau dalam semayang tu takbir Allahu Akbar tu, dia boleh Allah tu sampai 15. Allahu Akbar boleh.
Panjang pendek boleh, tapi dia kena tepat, panjang di tempat dia. Contohnya Allah boleh panjang. Jangan panjang Allahu, tak boleh. Dia ada tempat yang dia boleh panjang, kita panjang lah. Macam hayya 'alas salah boleh panjang. Panjang pendek tak apa. Dia lagu tu dia tak jadi masalah. Cuma bagi kena panjang tempat dia tu supaya makhraj dia tak salah lah. Macam apa yang apa subuh tu as-salatu khairun minan naum. Panjang solat tu kan. Boleh. As-salah tu boleh panjang. Naum tu pun boleh panjang, tak ada apa. Saja ya ustaz-ustaz ceramah ya, satu orang naum, satgi orang tidur. Tak ada, orang tidur hantar azan pun dia tutup buat tidur orang. Azan je tak apa. Cuma naum tu orang pun bukan tahu tidur pun. Salah tu kira naum kaya tu. Melompat pula kawan tu lah. Boleh tak apa azannya. As-salah tu boleh panjang, tak apa, tak ada masalah. Yang tak panjang tu adalah seorang ingat dia ni kena culik ke apa tu, tolong saya. Tak. As-salah tu boleh panjang, naum pun boleh panjang, tak apa, tak ada salah. Atas nama harakat untuk azan tu dia boleh. Muslimat ada soalan? Tak tahu lah Ustaz soalan apa. Kami nak balik dah, Ustaz berhenti sudah lah. Okey. Kami semayang atas kursi Ustaz, kami tak payah sujud, kami kena bawa dah sejadah. Ada orang tanya, dah tak bawa, tak sujud atas tu tak apalah kan. Tapi takut-takut lah kata kita pergi mana-mana kursi tak ada, kita kena semayang kat bawah. Contoh ada apa-apa, bawa pilah, lapik sejadah tu dah, senang tu. Tapi yang pentingnya face mask tu kita bawa lah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.